Tapi tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Allah sebut dalam surah Asy-Syura bahawa kami turunkan Quran bahasa Arab itu kepada penduduk Ummul Qura. Muka surat 68 ya. Muka surat 68. Muka surat 68 perenggan kedua akhir. Perenggan kedua akhir, takwa yang dipinta. Takwa yang dipinta. Dapat kita berhenti pada tarikh 8 bulan 3. 8 bulan 3. 2020. Berapa bulan dah tak ada dah. Kita sambung balik insya-Allah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amkaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau Mutmainnah, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan dengan himpunan yang baik pada pagi ini. Mudah-mudahan kita memulakan kehidupan kita dengan kebaikan dan ketaatan. Banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah. Banyak-banyak menyebut alhamdulillah. Bangun tidur pun kita baca alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mana mematikan kami tadi tidur, dan kepadanya kita dikembalikan. Kita duduk pagi ini, kita muhasabah diri kita lah. Dengan apa yang ada pada diri kita ini terlalu banyak Allah beri, yang kadang-kadang kita tak minta. Dengan dosa yang banyak, Allah banyak benda Allah perkenankan dalam keadaan kita meminta, dalam serba kekurangan, tetapi Allah tidak mengurangkan rasa kasih dan cinta dia kepada kita dengan terus memberikan rahmatnya kepada kita insya-Allah. Dan kita sambung pada bab yang ketiga dalam membincangkan puasa. Puasa kita bagi kepada ujung daripada muka surat 68. 68, takwa yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-Nya, dan takwa sepanding dengan penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Syam, surah Matahari, ayat 7 hingga ayat 10. Di sini kita lihat bila berpuasa, Allah sebut 183 Al-Baqarah, Allah mengikat ibadah puasa itu dengan takwa. Satu-satunya ibadah di hujung tu disebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa daripada proses puasa yang baik. Dengan adab-adab puasanya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban aghfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para siapa yang dia berpuasa dengan penuh apa? Imanan, penuh keimanan.
And kedua, dengan muhasabah, dengan berhati-hati dengan seluruh adab-adab puasa, dengan segala perkara yang boleh kita lakukan daripada puasa yang kita akan sentuh nanti. Imam Al-Ghazali memberi tahu pada kita 3 jenis puasa. Saumul awam, saumul khusus, saumul khususil khusus. Iaitu 3 jenis manusia yang berpuasa. Ada yang berpuasa zahir saja. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak bersetubuh. Dalam keadaan dia puasa. Yang kedua, dia puasa zahir dan juga dia jaga perbuatan dia dari melakukan maksiat. Anggota dia kadang-kadang puasa kuat, dalam masa yang sama mengumpat pun boleh tahan kuat juga. Baca Quran, tadarus kuat. Fitnah orang pun mengaibkan orang, boleh tahan juga. Erti kata lain, perbuatan dia tidak berpuasa. Yang ketiga, tambah satu lagi, hatinya tidak lekang daripada berzikir. Bermula daripada dia berpuasa, niat puasa, imsak, sehinggalah terbenam matahari, dan di hujung dari puasanya itu dia muhasabah dirinya. Aku puasa hari ni, Allah pandang tak? Aku puasa hari ni, Allah terima tak? Kalau inilah nilainya, masuk pula package dia. Bukan saja puasa tu, erti kata ibadah puasa, dia mari dengan package. Malamnya ada apa dikatakan solat tarawih. Malamnya dalam keadaan ada lagi qiyamul lail, adanya Quran, ada tadarus, adanya sedekah, adanya kuliah, ada tazkirah. Dia mari kompres dalam 1 bulan. Hujung tu la'allakum tattaqun. Cantik tak? Cantiklah bila dia ikut proses dia. Tapi kalau tak ikut proses, habis. Dan Ramadan yang terbaik dalam tempoh beberapa ratus tahun, Ramadan tahun ini. Ramadan dalam keadaan PKP. Dalam keadaan sebelum daripada Ramadan, Allah letakkan kita ini duduk dalam suasana PKP. Muhasabah ayah, muhasabah diri dia. Dia tengok diri dia, sembahyang aku macam mana, ilmu fardu ain aku macam mana. Dah tengok diri dia, dia tengok isteri dia. Macam mana isteri aku punya solat, macam mana isteri aku punya Quran. Dah habis isteri dia, tengok anak dia. Dia muhasabah anak dia. Macam mana Quran anak dia, macam mana solat anak dia. Bukan saja dia sembahyang, perbetulkan ilmu solat dia, dia mengajak keluarga dia sembahyang, dia jaga sembahyang keluarga dia, jaga waktu solatnya, dia jadi imam, dia pimpin dalam keadaan dia menambah skill dia. Dalam bila? PKP yang lepas. Sebab itu PKP yang lalu ini, dalam Ramadan ini, tuan-tuan tidak akan jumpa PKP yang macam ini. Dalam keadaan bazar Ramadan jauh dari hidup kita, yang banyak menghidup ihya Ramadan, bukan bazar Ramadan. Kemuncak dia sampai raya, dalam keadaan kita tak pernah terfikir nak jadi imam dalam solat fardu, jadi imam dalam solat tarawih, jadi imam solat hari raya. Subhanallah. Ini merupakan latihan. Anak-anak kita tolak ke depan. Tiba-tiba anak pergi depan baca Al-Baqarah, bapa kat belakang inna a'tainakal kautsar. Subhanallah. Dia mari package tuan-tuan. Sebab itu ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi nafsu, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafsu yang melengkapkan penciptaan kita ni. Nafsu ni Allah ciptakan melengkapkan kehidupan manusia, keperluan dia. Dengan sebab nafsu lah kita datang ni mandi, bersih-bersih. Mandi pun ada pula, ada nama shower gel, ada nama shampoo, ada namanya berus gigi, ada ubat gigi. Bukan saja ada ubat gigi, dicantikkan lagi. Ubat giginya, ubat gigi orang Islam buat. Berus giginya bukan berus gigi, apa dia? Bulu khinzir. Dia cari yang Islam punya. Erti kata dia susun dengan apa? Nafsunya itu dengan agama. Lalu kehidupan ini dia membina. Dia datang dengan sebab nafsu. Nafsu nak cantik, nafsu nak wangi, nafsu nak bersih. Lalu disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu ditundukkan dengan agama. Dia menjadi satu perkara yang cantik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan pada nafsu itu 2 jalan. Jalan takwa, jalan kejahatan. Allah suruh pilih. Erti kata kita ada peluang memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa memilih jalan keimanan, Allah beri. Siapa pilih jalan-jalan kekufuran, Allah beri. Tetapi Allah tidak redha kepada namanya kekufuran. Erti kata lain, qad aflaha man zakkaha. Tengok. Maka apa? Kata Allah,
maka berjayalah kata Allah orang yang membersihkan nafsunya. Dan nafsu ini nak ditundukkan dengan puasa. Puasa ini menundukkan nafsu. Dalam keadaan nafsu rasa letih apabila dikurangkan makannya dan dibanyakkan dia punya kerja dan latihannya, menyebabkan nafsunya akhirnya dia merasa lemah di hadapan apa dia? Maksiat. Akhirnya dia menjadi manis kerana dilatih, dibentuk. Akhirnya dia melajik lazat. Lazat arti kata lain apa? Dia rasa yang pahit itu manis, yang pahit itu lazat. Inilah kemuncak daripada pendidikan yang namanya Ramadan, untuk hidup di 11 bulan Ramadan yang lain. Maknanya 1 bulan training, short course, intensif untuk hidup di 11 bulan yang lain seperti Ramadan. Kita bawa Ramadan keluar daripada Ramadan, faham? Maknanya sepanjang tahun tu Ramadan. Sepanjang tahun Ramadan. Sebab tu bila mana 30 hari berpuasa, hari pertama raya 1 Syawal haram kerana Allah nak meraihkan. Dulu kamu tak boleh makan, biar rasa seronok. Tak boleh minum, boleh minum. Tak boleh bersama isteri, boleh bersama isteri. Pada 1 Syawal. Lepas tu ada puasa, namanya puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Sittan min Syawal. 6 hari daripada Syawal. Apa maksud dia? Walaupun dia sunat, Allah nak refresh balik semangat puasa itu agar sentiasa ada dalam hidup kita. Luar dari Ramadan, dia ada semangat untuk berpuasa, namanya puasa sunat. Sebab itu ada puasa Isnin Khamis, ada puasa hari-hari putih, ada 13, 14, 15, ada hari-hari lain. Hari itu ada puasa Arafah, 9 Zulhijjah, 1 sampai 9 Zulhijjah, puasa sunat Zulhijjah. Ni nak mari Muharram ni, ada puasa Ashura 9, 10, 11. Macam mana puasa ustaz? Boleh puasa 9, 10 boleh, 10, 11 boleh, 9, 10, 11 boleh, 10 boleh, tak puasa pun boleh. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya itulah suasana setiap bulan itu ada hari-hari yang manusia puasa untuk merasakan suasana Ramadan itu berterusan sepanjang tahun. Dia bermula dengan Ramadan itu sebagai dia punya apa dia? Booster dia Ramadan tu. Dia punya major service dia Ramadan itu. Sebab tu kalau dia mari dengan package, akhirnya kita akan nampak waqad khaba man dassaha. Dan Allah kata, rugilah orang yang mengotorkan jiwanya dalam keadaan dia tenggelam dengan maksiat. Yang mana maksiat ini menyebabkan dia ini menyembah kepada nafsu dia, menjadi abdun nafs, hamba kepada nafsu dia. Wa na'udzu billahi min dzalik. Puasa ada sunat dan ada juga yang wajib. Hukum-hukumnya tidak asing lagi bagi orang yang tinggal di kawasan yang jumlah penduduk yang beragama Islam. Maknanya bila kita duduk dalam masyarakat yang majoritinya Islam, senang. Hatta di negeri yang mana orang Islam tak ramai. Di Norway tuan-tuan, malam siang sama. Dia ada 2 bulan. 1 bulan, 1 matahari. Nampak sepanjang masa. Cuma dia ikut jam saja. Sana puasa sampai lama masanya, dekat 24 jam. Sebab tu nak ambil puasa di sana, umat Islam di sana hari tu saya tengok dekat videonya, jumlah Islam kat sana hanya beberapa ribu orang saja. Walaupun Islam tak ramai, tetapi Muslim food banyak available, dekat mana-mana ada. Dan orang bukan Islam pun dia suka. Di sana sebab ada minyak, maka di sana ada kehidupan, ada pembangunan. Kalau tak, orang tak duduk dekat kawasan paling sejuk di hujung-hujung dunia tu, orang tak duduk. Tapi nak sebutnya di situ ada Islam. Sebab itu Islam ni sahabat-sahabat, dia sampai di mana saja sampainya, malam dan siang. Saya pergi ke Ranau hari itu, kampung Gan Basau, Ranau. Gan Basau ni masuk ke dalam kampung ni, lagi pada jalan raya besar tu ke dalam 2 jam tuan-tuan. Jalan dia bukan macam gini saja, macam ni bukan ni ya. Ni satu hal, ni orang mabuk laut ni mabuk darat tuan-tuan, macam ni keluar. Nak ceritanya tepi-tepi bukit, tepi-tepi hutan, tepi-tepi jurang, di sana ada manusia. Kita Islamkan 10 keluarga, dan akan ada ramai lagi akan peluk Islam. Kita dah Islamkan, kita bina dakwah center, kita buat surau, nama dia Ar-Rahman. InsyaAllah hampir siap. Hampir siap.
dan kita belikan seorang ustaz ni satu motor untuk masuk ke dalam. Tapi kalau hujan, saya rasa motor pun tak sampai, orang pun tak sampai. Teruk punya jalan, tak ada jalan. Dengan jalan dia kalau hujan memang tak jadi jalan. Nak sebutnya dalam tu masuk, dan kita perlu letakkan seorang ustaz untuk mendidik mereka, mentarbiah mereka. Tak boleh kita Islamkan orang, kita tinggal. Nanti orang itu tidak ada pendidikan, tidak ada pentarbiahan. Kerana kesukaran keduniaan akan menyebabkan nafsu kita ini cenderung kepada benda yang, nafsu ni suka apa tuan-tuan? Nafsu ni dia suka pada benda yang senang. Dia suka tidur banyak, dia tak suka tidur sikit. Itu sifat nafsu. Dia tak suka makan sikit, dia suka makan banyak. Ini sifat nafsu. Dia sifat nafsu. Kuliah dia suka sikit, dia tak suka banyak. Dia paling suka ustaz sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Itu paling suka nafsu. Kalau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau salat, inna a'tayna kal kautsar. Itu paling dia suka. Sifat nafsu begitu. Sebab tu orang kalau dia merasa sukar pada agama, pada dunianya, dia akan merasakan berat pada agamanya. Sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata, kalau kamu boleh mengurus nafsu kamu, kamu boleh mengurus agama kamu. Ini kaedah dia. Kalau kita boleh menguruskan nafsu kita, kita boleh tundukkan agar dia dapat tunduk kepada syariat. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak sempurna iman kamu sehingga nafsu dia mengikut apa yang aku bawa. Apa yang Nabi bawa? Syariat. Kalau dia boleh tunduk pada syariat, maka kemuncak dia dah jadi manis. Sebab itu bahawa walaupun kadang-kadang dalam keadaan kita duduk di negeri orang asing, di negeri yang orang Islam tak ramai, namun ibadah itu mesti diteruskan. Lalu inilah kaedah-kaedah dia. Tepat tu bila mana kita duduk dalam negeri macam ni, macam kat Norway, nak buka puasa macam mana, ada dua keadaan. Tengok jiran-jiran negara yang berjiran, yang Islam, waktu buka mereka agak-agak. Yang kedua, ikut waktu Mekah. Sebab tu Mekah ini dia pusat kepada dunia, the center. Macam mana kita tahu Mekah ni center? Kita belajar geografi, dia kata Greenwich, betul? Center pada dunia, betul? Tapi tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Allah sebut dalam surah Asy-Syura bahawa kami turunkan Quran bahasa Arab itu kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura mana? Makkah. Waman haulaha, dan sekeliling daripada Ummul Qura, semenanjung tanah Arab. Maknanya kita ni, pusat dunia ni Mekah. Sebab tu bila mana hari tu, bila kita tengok gambar yang paling menakutkan, paling syahdu, apabila Kaabah tak ada orang tawaf, itu cukup bahaya. Sebab itu Allah gandakan. Nak tahu dunia ni selamat tak selamat, tengok Mekah. Kalau Mekah bergolak, yang lain akan bergolak. Faham Dia macam gasing macam ni. Gasing tahu gasing? Gasing ni bila dia laju tuan-tuan, dia tegak. Laju dia tegak. Bila dia nak berhenti, dia perlahan, dia dah gelong. Itu gasing. Begitu juga dunia, selagi mana tidak berlaku. Sebab itu bila akhir zaman akan keliling-keliling Kaabah, keliling-keliling Mekah, akan berlaku gempa, tanda nak kiamat. Sebab tu Allah gandakan amalan dekat Mekah. Solat dekat sana satu waktu, sama kat sini 100,000 waktu. 100,000. Cuba solat di sini 100,000 waktu. Makna 100,000 salam. Sama dengan sana satu kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama dengan sini 100,000 kali salam. Cuba buat. Pecah dahi tuan-tuan. Nak sebutnya Allah gandakan. Ibadat kat sana Allah gandakan. Sebab pusat dunia ini, dia nak kontrol sekeliling agar seimbang. Sebab itu, orang yang beribadah di Kaabah itu, mengimbangi dosa keliling Kaabah, faham? Orang berzina dekat Thailand, orang berjudi dekat Las Vegas, orang mabuk dekat Malaysia. Dosa-dosa dunia ini diimbangkan oleh Kaabah. Sebab kalau Kaabah dah tak ada orang tawaf, tak ada orang ibadah, macam mana dosa ni nak diimbangkan? Kiamat tuan-tuan. Sebab itu jangan main-main, takut. Surau orang tak datang, tak boleh sembahyang, kena takut.
Bila tak boleh semayang, tutup masjid, semua marah. Kenapa tak buka masjid? Bila buka, tak datang juga. Kan? Ini sifat. Dan sebab itu kita kena faham bahawa rujukan dia Mekah sebagai center. Apa pun yang mereka pandang, kita pandang kepada Quran. Quran yang menyebut. Disebabkan buku ini membahas penyucian jiwa, maka kami hanya membahas adat-adat yang berpuasa kerana dengan adat-adat tersebut puasa dapat memainkan peranannya yang besar dalam penyucian jiwa. Berikut ini adalah penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 505 Hijrah, bersamaan dengan 1111 Masihi. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab tu kita dah masuk bab ketiga. Jadi kalau kita dapat ikut daripada bab 1, bab 2, kita dah faham dah. Bab 3, bab 4, bab 5 dia akan cerita setiap satu ibadah dia mari yang zahir, secara fiqahnya dia masuk tasawuf batin. Mari pada zahir, dia masuk pada tasawufnya batin. Ini kaedah kitab dia. Kerana kitab Tazkiyatun Nafs Syekh Said Hawa ini merupakan kitab sebagai kitab yang intisari daripada kitab induk tasawuf Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, rahsia puasa dan syarat-syarat batin. Kita insya-Allah tak lama tuan-tuan. Tuan-tuan nampak jatah peranjat je. Kalau maghrib senang nak kira. Isyak dia kita berhenti sebab PKP ni tak perlu lama. Subuh macam tu juga. Zuhur kan kita berhenti. Macam marah je. Ustaz nasi lemak sejuk kan. Satu, rahsia puasa dan syarat-syarat batin. Ketahuilah bahawa puasa memiliki 3 tingkat, iaitu puasa orang awam, puasa orang khusus dan puasa orang yang paling khusus. Puasa orang awam adalah menahan perut dan kemaluan daripada menurut syahwatnya. Ini kita sebut saumul awam. Nanti saya sebut kenapa berbeza. Kedua, puasa orang khusus adalah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, seluruh anggota badan dari berbagai dosa. Maknanya dia punya anggota dia tidak melakukan dosa. Mengumpat, mata dia tengok yang maksiat, tangan dia, mulut dia, kaki dia, semua ni anggota-anggota yang boleh membawa maksiat. Sebab itu dalam keadaan ini juga dijaga. Dan yang ketiga, puasa orang yang paling khusus adalah puasa hati daripada berbagai keinginan yang hina dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahan hati dari segala sesuatu selain Allah secara menyeluruh. Kita nampak dosa kita bertaubat dari minum arak, berzina, tapi kita kena ingat mengumpat juga haram. Kita kena ingat hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta pada dunia juga haram. Perkara ini bila sebut ianya dosa, kita bermain dengan dosa ini, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini boleh batal kerana memikirkan segala sesuatu selain Allah, hari akhirat, dan memikirkan dunia kecuali dunia yang dimaksudkan untuk agama, kerana perkara itu merupakan bekalan untuk akhirat dan tidak lagi disebut dunia. Tingkat ini merupakan tingkat para nabi, siddiqin, muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak memanjangkan perbahasan mengenainya secara lisan, tetapi kami akan merealisasikannya secara nyata. Puasa ini adalah menghadap sepenuh tekad kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, katakanlah Allah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan. Suratul An'am ayat 91. Nak sebutnya sahabat, kita ni dalam beribadah mesti berbeza. Sebab tu orang yang tahu dengan tak tahu tak sama macam makan tahu, takkan sama. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tak sama orang yang tahu dengan orang tak tahu. Sebab tu Allah meninggikan alim ulama itu kerana ilmunya. Ilmu ni menyebabkan kita berbeza dari sudut persembahan. Bermula akidah.
Orang yang akidah dia kuat dengan akidah dia tak kuat sama ke? Sama ke? Tak sama. Orang yang akidah dia kuat dihempak batu, kan? Bila birabah